والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 26. Perenggang yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Uraian sifat yang ke-12. Basar, artinya arti basar, pelihat. Uraian sifat yang ke-12 daripada 20 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui serta berpegang secara tafsil. Selepas daripada wajib atas mukallaf mengetahui serta berpegang secara ijmal, Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Maha suci Allah daripada sifat kekurangan yang tidak terhingga bilangannya. Itu secara ijmal. 20 sifat secara tafsil, secara perinci, secara satu-satu. Jadi ini sifat yang ke-12. Basar, artinya arti basar, pelihat. Pelihat. Dalam terjemahan kitab lamanya, melihat. Tapi dalam kitab Al-Misbahul Munir ni bermula daripada sifat kudrah, perkuasa, sifat iradah, perkehendak, sampai pada sifat kalam, sifat perkata. Untuk membezakan antara sifat dengan samarah bagi sifat. Mendengar, samarah bagi sifat. Samarah ni buah, jasa bagi sifat. Bila ada sifat sama, Allah mendengar. Ada sifat basar, Allah melihat. Ada sifat kalam, Allah berkata-kata. Jadi melihat, mendengar, melihat, berkata panggil samarah. Melihat akan, mendengar akan perkara yang ada. Melihat akan perkara yang ada. Dia panggil ta'aluk. Arti beza dianya. Jadi sekarang nak membeza antara satunya sifat, satunya melihat. Melihat bukan sifat. Melihat ni, melihat akan sekalian perkara yang ada. Melihat ni ta'aluk dia panggil. Melihat samarah tu sifat. Melihat akan segala perkara dia panggil ta'aluk. Samarah ni maknanya buah kepada sifat. Hasilan daripada sifat. Jasa kepada sifat. Bila ada sifat basar, Allah melihat. Dua sini ni. Satu sifat, satu ta'aluk, samarah atau ta'aluk sifat. Ginilah. Kita pergi pada contoh kita senang. Allah jadikan di mata kita sifat basar. Bila ada sifat basar, kita dapat melihat sekalian perkara. Sifat basar kita tu dia panggil deria. Deria lihat. Deria dengar, deria lihat, deria bau, deria rasa, deria sentuh. Nanti dia panggil deria. Jadi apabila Allah jadikan deria lihat di mata, kita pun melihat. Deria lihat di mata ni ada sama-sama.
Walaupun kita tidur, walaupun kita pejam mata, adakah kita tidak ada deria lihat? Bila tidak ada deria lihat, berarti jadi buta. Bila tidak ada deria lihat, maka jadi buta. Adakah kita sebelah malam, pada masa kita tidur, kita bersifat dengan buta? Tidak. Kita tidak bersifat buta. Deria lihat masih lagi kekal di mata kita. Tapi melihat tidur. Dah lah tidur pejam mata. Tengok. Satunya deria lihat. Satunya melihat. Kan dua perkara berbeza tu kan. Contoh lagi mudahnya. Deria ni sifat kalam yang Tuhan jadikan di lidah. Sifat kalam ni daripada lahir lagi dah. Tuhan jadikan sifat kalam di lidah. Tapi berkata-kata, almost tahun 2 tahun lah baru boleh berkata-kata. Itu pun kalau tidak berat mulut dia panggil. Kalau berat mulut 3 tahun pun kadang-kadang payah lagi nak berkata-kata. Tapi sifat kalam yang Tuhan letak di lidah tu daripada lahir lagi dah. Ke budak umur setahun bersifat dengan sifat bisu. Cukup setahun barulah bersifat dengan sifat kalam. Dah. Cuma pada masa lahir tu, sifat kalam yang Allah jadi lidah budak ni, tak pandai nak guna lagi. Tak pandai nak pakai lagi. Itu beza. Sekarang ni, kita ada sifat kalam. Tapi berkata-kata, tidak. Kita diam. Ada ni. Kita diam. Sifat kalam lawan dia bisu. Berkata-kata lawan dia diam. Ada ni. Sifat basar lawan dia buta. Melihat lawan dia tidak melihat. Ke mana? Melihat tidak melihat. Gitu. Mana kita ada 2 perkara di mata kita ni. Yang pertama, Tuhan jadikan deria lihat di biji mata. Kemudian apa dia takluk bagi sifat diri lihat? Melihat akan benda-benda yang ada depan mata. Diri lihat ada sepanjang masa, melihat sebelah siang, sebelah malam, tidur tidak melihat. Sifat kalam di lidah ada sama-sama, tapi berkata-kata ada ketika sahaja. 2 tu. Satu sifat, satu takluk sifat. Jadi kita balik kepada pembicaraan sifat yang kedua, bicara sifat basar. Apa dia sifat basar? Artinya arti basar, melihat. Lepas tu takluk basar, melihat. Jadi sama pula dah. Maka ditukar sifat kepada pelihat. Berkuasa, berkendak, pengetahuan, perhidup, pendengar, pelihat, perkata. Itu baik. Tapi ini bukan bahasa kita lah. Bahasa kita tak ada ni. Sebut pelihat. Payah nak faham pula kitanya. Sifat yang diri zat Allah. Sifat pelihat ni lah yang Mu'tazilah engkar. Adapun melihat, kalau tidak berpegang Allah melihat, kafirlah jadinya. Dan tadi Mu'tazilah engkar, tolak di zat Allah sifat basar, Allah melihat. Dan sifat basar tak ada, Allah melihat dengan zat. Itu Mu'tazilah. Kita tahu? Allah melihat dengan sifat basar, sebab basar ada di zat Allah. Sifat basar tu, terjemah dengan pelihat, takluk basar, melihat akan. Melihat akan itulah. Dia panggil ni takluk kepada sifat basar, melihat. Jadi basar pergi pada takluk pelihat, pergi pada sifat pelihat, pergi pada takluk melihat. Tetapi kalau mengikut kau yang masyhur daripada lughahnya, basar tidak ada makna melihat. Tidak ada. Sebab melihat ni bukan basar. Absara yubsiru ibsaran. Ibsar bukanlah melihat. Basar tidak ada makna melihat. Basar hanya pergi pada sifat basar di zat Allah. Kalau kata sama,
Kalau kita sambung sifat yang sebelah dahulu. Ada makna sifat yang diri Allah Ta'ala dan ada makna ta'aluk melihat akan perkara ada. Adapun basar atas qaul yang masyhur, dia hanya makna sifat sahaja. Melihat sungguh, absara yubsiru ibsaran. Ibsar. Melihat ibsar. Basar tidak ada makna, masdari tidak ada makna melihat. Itu atas qaul yang masyhur lah. Jadi kita faham lah ni. Apa sebab pada Bakurah yang mulanya. Sifat bubuh pe. Tapi kalau terjemahan lama, termasuk dalam Faridah, kudrah berkuasa. Iradah berkehendak. Ilmu mengetahui. Sifat ilmu mengetahui. Ta'aluk ilmu mengetahui akan sekalian perkara. Jadi sifat pun mengetahui, ta'aluk pun mengetahui. Maka ditukar pada pe. Itu yang beza dia. Hayah hidup sama mendengar, basar melihat, kalam berkata-kata. Sifat kalam diterjemuh dengan berkata-kata. Ini kitab Faridah. Itu terjemahan dia lah. Itu tak apalah. Itu terjemahan lama. Tapi kita fahamlah kenapa pada bubuh pe. Nak membezakan sifat yang ada di zat Allah dengan ta'aluk sifat. Sebab sifat qadimah. Ta'aluk sifat ada yang qadim, ada yang baharu. Dia akan bicara ta'aluk di bawah. Wajib pada syarak pula. Di atas tiap-tiap mukallaf. Ini pergi pada maksud lah kita ni. Asalnya sifat 20. Pergi pada hukum akal. Wajib pada akal. Mustahil pada akal. Dah pergi pada hukum syarak. Maksudnya pada pegangan. Wajib pada syarak. Wajib pegangan ni. Semayang wajib juga pada syarak. Syarak tu undang-undang agama. Puasa wajib pada syarak. Taubah wajib pada syarak. Ikhlas wajib pada syarak. Itu furu'uddin. Ini wajib pada syarak usuluddin. Tapak agama. Wajib pada syarak pula di atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ni orang yang dituntut oleh hukum syarak. Orang yang baligh serta berakal. Apa dia wajibnya? Mengetahui serta mengaku putuh di dalam hatinya. Dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala satu sifat basar, artinya pelihat. Wajib berpegang di zat Allah ada sifat basar. Kemudian wajib berpegang pula Allah yang bersifat basar melihat akan sekian perkara yang ada. Ini dua. Yang pertama kita wajib berpegang di zat Allah ada sifat basar. Yang kedua kita wajib berpegang Allah yang bersifat basar melihat akan sekalian perkara yang ada. Ini dua pegangan. Mu'tazilahnya mereka menafikan di zat Allah ada sifat basar. Mereka hanya berpegang Allah melihat. Tapi dengan zat bukan dengan sifat basar. Kita dah dua. Yang pertama, ahli sunnah berpegang di zat Allah ada sifat basar. Yang kedua, berpegang Allah yang bersifat basar melihat akan sekalian perkara yang ada. Dan iaitu basar. Satu sifat. Nama bagi satu sifat. Yang ada di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan dialah, dengan sifat basar. Allah melihatkan segala benda yang ada. Dengan sifat basar, Allah melihat. Dengan sifat basar, Allah melihat. Bukan basar yang melihat. Allah yang bersifat basar melihat akan segala benda-benda yang ada. Maujudat. Allah melihat akan sekalian perkara yang ada. Sama ada tu qadim, mana ada qadim. Zat Allah. Allah melihat zat Allah sedia kala. Yang ada ni baharu. Mana zat makhluk. Allah melihat zat makhluknya baharu. Selepas makhluk Allah jadikan. Janji benda ada, Allah melihat. Benda tak ada.
Allah tak ada. Isteri Allah tak ada. Allah melihat tak? Anak Allah tak ada. Allah melihat macam mana? Isteri Allah tak ada. Allah melihat ke tak? Allah tidak melihat. Allah mengetahui bahawa anak bagi Allah tak ada. Isteri bagi Allah tak ada. Allah mengetahui. Perkara mustahil yang tak ada pun Allah mengetahui. Tapi Allah tidak melihat. Yang tak ada Allah tidak melihat. Tapi Allah mengetahui. Sama ada yang ada tu yang ada sedia kala Allah melihat. Sama ada tu yang baharu Allah melihat. Segala benda-benda yang ada. Ta'aluk sama dan basar adalah kepada perkara yang ada. Wasam'u wal basaru al-muta'alliqani bi jami'il mawjudat dalam matan Umi Barahim. Bermula sifat samak dan sifat basar. Bertakluk keduanya dengan sekalian perkara yang ada. Yang ada Allah mendengar. Yang ada Allah melihat. Dan ianya Allah tidak buta. Buta tu mustahil. Tidak buta tu dipanggil istihalatul mustahil. Ini wajib kita pegang. Tidak buta. Al-Misbahul Munir ni kitab baru ni. Al-Misbahul Munir ni kitab baru. Kalau tengok di penghujung tu tahun berapa kitab ni? Tahun 1404. 1404. Oh. Ada hak Masihi. Di pusat belakang tu lah. 1409. Tapi Hijri tak ada deh. Masih je tak ada. Sekarang ni berapa? 14 berapa? Ingat dah tahu lah ni. Kita tengok mana? 1446, 1409, 30 berapa tahun tu? 37 tahun. 37 tahun. Jadi maknanya 37 tahun ni 1990-an lah. Apa rasanya dapat 1980-an. Gitulah. Mana kitab baru lagi ni. Tapi dia je buta dengan berwauta. Berwauta kok buk Buk dah kasut buk. Dah berwauta. Berwauta. Jadi kalau tidak berwauta alif. 87. 80-an lah. Sebab masa dia pasti tumbuh. Saya sempatlah mengaji dengan pengarang kitab ni. Mertua kepada Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang lah. Tapi dia meninggal tu agak muda jugalah. Agak muda. Dia berwauta. Sebab saya ada bawa kitab Pati Paridah ni. Pati Paridah berwauta alif. Berwauta alif lah buta. Ni berwauta ni boleh baca lah. Sebab bicara basar. Boleh gamuk dah lah berwauta pun. Tidak buk lah kitanya. Dan ianya Allah tidak buta. Buta sifat mustahil. Kita berpegang Allah tidak buta. Itu pegangan kita. Firman Allah Ta'ala. Ni dalil. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat sama. Allah tidak buta. Dalil. Wahuwas sami'ul basir. Dalil yang sama dengan dalil sifat sama. Kemudian di hujung tu pula. Musab sebelah. Wahuwas sami'ul basir juga. Adapun hak sifat sama terdahulu. Di surat 25. Sama tu didatangkan ayat wahuwas sami'ul basir. Di belakang bicara sifat sama, innallaha sami'um basir. Dia dua ayat berbeza. Hak ni di awal wahuwas sami'ul basir, di akhir pun didatangkan wahuwas sami'ul basir. Didatangkan ayat yang sama.
Artinya, arti firman Allah Ta'ala, wa sami'ul basir. Bermula Allah Ta'ala. Wahuwa. Jadi dia tak terjemah huwa dan. Kalau dan lagi comel. Bermula Allah Ta'ala yang mendengar. Lagi yang melihat. Dia baru molek. Dahulu, pasal 25. Wahuwa sami'ul basir. Ianya yang Allah Ta'ala yang mendengar dan yang melihat. Dan tak ada dan. Ini comel. Yang mendengar lagi yang melihat. Sami' khabar yang pertama, basir khabar yang kedua. Yang mendengar, yang melihat. Mendengar melihat inilah ijma' ulama. Mendengar, Allah melihat. Ini ijma' ni. Nafikan Allah mendengar kafir. Mu'tazilah Allah mendengar ni mereka berpegang. Tetapi walaupun Allah mendengar, walaupun Allah yang melihat, di zat Allah tak ada sifat samak basar. Sifat tu dinafikan. Ada ke dalam Quran menyatakan di zat Allah ada sifat samak basar? Tidak ada. Jadi ahli sunnah berpegang di zat Allah ada kudrah, iradah sampai ke kalam. Kerana dipanggil dilalah iltizamiyah je. Lazim daripada Allah yang mendengar, di zat Allah ada sifat sama. Lazim semestinya bila Allah yang melihat, di zat Allah ada sifat basar. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ya Allah atas satu amat kuasa. Lazim daripada Allah yang amat kuasa, di zat Allah ada sifat kudrah. Tapi ada tak dalil terang menyatakan di zat Allah ada sama basar? Tidak ada. Sebab itulah Mu'tazilah menafikan sifat kudrah sampai ke kalam. Di zat Allah tidak dikungkan kafir. Sebab memang tidak ada dalil yang terang bahawa di zat Allah ada sifat. Ada sifat kudrah sampai ke kalam. Allah yang melihat. Yang melihat. Melihatlah. Yang melihat semestinya di zat Allah ada sifat. Allah yang mendengar. Semestinya di zat Allah ada sifat sama. Allah yang melihat. Semestinya di zat Allah ada sifat basar. Itu hanya dilalah iltizamiyah dipanggil. Ambil dalil secara lazim je lah. Bukan dalil yang terang. Tapi mendengar melihat, Quran kata. Menafikan Allah mendengar atau kafir. Menafikan Allah melihat tu kafir. Allah yang maha kuasa. Menafikan Allah berkuasa memang kafir. Allah yang maha mengetahui. Menafikan Allah mengetahui kafir. Menafikan sifat atau Mu'tazilah. Jadi Allah yang mendengar lagi melihat, lazimnya di zat Allah ada sifat sama. Lazimnya semestinya di zat Allah ada sifat basar. Selesai bicara makna bagi sifat basar. Dan bagi samak dan basar itu ada 3 takluk. Dia mari semula samak. Sifat samak selesai dah tu. Uraian sifat yang ke-11. Tak selesai juga. Takluk samak belum dibicarakan. Maksud sifat basar, takluk dia regu sekali. Antara takluk samak dengan takluk basar. Sebab dia sama sahaja huraian dia. Sama sahaja huraian dia. Lepas tu saya sebut mengelepasnya, bahkan ada kitab tauhid, sifat yang ke-11 dan yang ke-12 samak dan basar dihimpun dalam satu huraian. Ada ni. Sifat yang ke-10, sifat hayah. Huraian yang berbeza. Sukulah. Sifat yang ke-11 dan 12, samak dan basar. 2 sifat ni, dia himpun pada satu huraian. Sifat yang 13, sifat kalam. Itu berasingan. Sebab apa dihimpun antara samak dengan basar? Sebab huraian dia sama. Sifat lain, huraian dia sama. Allah yang bersifat sifat sama mendengar akan benda yang ada.
Allah sebab basar melihat akan benda yang ada. Sama tu kan uraian dia. Ta'alluq pun sama. Dalil wa huwas samiul basir. Dalil sama, dalil basar, dalil ayat yang sama. Lepas tu ada kitab dia sekalikan huraian sama dan basar. Al-Misbahu Munir diasingkan. Tetapi masuk pada ta'alluq disekalikan. Antara ta'alluq sifat sama dan sifat basar. Ta'alluq ni fahamlah. Tugas, tagang, kerjaan sama, kerjaan basar. Melihat, mendengar dan melihat akan perkara yang ada. Itu ta'alluq dia. Dan bagi sama dan basar itu ada 3 ta'alluq. 3. Dia sama dengan sifat kalam, ada 3 ta'alluq. Yang pertamanya ta'alluq suluhi qadim, di bawah tu. Yang keduanya tanjizi qadim, di bawah lagi. Yang ketiganya tanjizi hadis. Suluhi qadim, tanjizi qadim, tanjizi hadis. Dia ada 3 ta'alluq. Ada pun ta'alluq bagi sifat ilmu satu sahaja, tanjizi qadim. Allah mengetahui sedia kala akan sekian perkara. Ta'alluq iradah, tak suluhi qadim dan tanjizi qadim. Ta'alluq qudrah, tanjizi hadis dan suluhi qadim. Ada 3 ni. Sama, basar, serta dengan kalam atas satu pandangan. Ada 3 ta'alluq, suluhi qadim, tanjizi qadim, tanjizi hadis. Yang mana biasanya saya nak memahamkan pembicaraan bab ta'alluq ni, saya akan ambil contoh ta'alluq basar. Ta'alluq basar saya biasa ambil. Ta'alluq sama saya tak pernah ambil mana. Sebab sama ni mendengar akan seperti ada walaupun tak ada suara sekalipun. Payah nak cerita. Biasa sambil basar. Allah melihat akan perkara yang ada. Senang cerita. Allah mendengar akan perkara yang ada walaupun tak ada bunyi. Allah mendengar zat kita. Bukan melihat saja. Allah mendengar zat meja. Bukan melihat saja. Allah mendengar zat bangunan Masjid Kristen ni. Bukan melihat saja. Macam mana Allah mendengar zat kita? Allah mendengar meja, Allah mendengar Masjid Kristen, barang ada Allah dengar walaupun tak ada bunyi. Payah nak cerita kita je. Tapi kalau bercerita Allah melihat, senang. Jadi biasanya kalau saya nak fahamkan apa dia ta'alluq suluhi qadim, tanjizi qadim dan hadis ni, saya biasa ambil sifat basar. Yang pertamanya suluhi qadim. Artinya patuk padang. Sedia kala bagi mendengar dan melihat. Patuk padang ni macam mana? Bicara berkaitan dengan benda yang ada yang baharu. Adapun benda ada yang qadim zat Allah, Allah mendengar melihat sedia kala lah zat Allah. Hak ni patuk padang. Maknanya Allah boleh mendengar, boleh melihat pada sedia kala. Akan yang ada, yang baharu. Makhluk. Ini kita lah. Kita ni. Sebab biasanya saya bicara suluhi qadim ni bicara terakhir. Saya akan fokus kepada tanjizi hadis terlebih dahulu baru pada suluhi qadim. Dah. Sekarang, bila Allah mendengar zat kita? Bila Allah melihat zat kita? Selepas kita dijadikan oleh Allah. Jadi Allah mendengar dan melihat zat kitanya baharu. Yang 3 di bawah tu tanjizi hadis. Allah mendengar, Allah melihat zat kita hadis baharu. Kemudian dah selepas Allah jadikan zat kita. Allah pun mendengar zat kita, Allah pun melihat zat kita. Tapi sebelum Allah jadikan zat kita, Allah sudah mengetahui. Itu bagian ilmu. Bagi ilmu tu, tanjizi qadim Allah mengetahui sedia kala segala-gala. Belum ada Allah mengetahui. Selepas ada Allah mengetahui. Lagi akan tiada kembali Allah mengetahui. Bab mengetahui itu segala-gala dah. Sekarang ni zat kita diadakan kemudian. Allah mengetahui sedia kala zat kita akan diadakan.
Sebelum zat kita diadakan oleh Allah, Allah mengetahui dah zat kita lagi akan diadakan oleh Allah. Tapi zat kita yang belum diadakan oleh Allah, Allah mendengar melihat ke tak? Allah belum mendengar, Allah belum melihat. Sebab zat kita belum diadakan. Bila Allah mendengar dan melihat zat kita? Selepas Allah jadikan kita. Sebelum Allah jadikan zat kita, Allah mendengar dak zat kita? Belum. Allah melihat dak zat kita? Belum. Tetapi sifat samak basar Allah yang qadimah tu, bilakah boleh mendengar dan melihat zat kita? Bila boleh mendengar melihat? Suluhi itu bila? Oh, sedia kala lah. Dah sifat samak, sifat basar, sifat yang sedia kala. Jadi Allah yang sifat samak basar ni boleh mendengar zat kita, boleh melihat zat kitanya sedia kala, boleh patut pandang suluhi qadim. Tapi mendengar sungguh zat kita, melihat sungguh zat kita, tanjizi hadis, sampai masa Allah jadikan kita. Itu suluhi. Suluhi qadim dia panggil. Pada ni. Cerita macam mana lagi? Kita pergi contoh tadi. Contoh hak di kita. Sifat kalam. Berkata-kata sungguhnya almost tahu. Kita tanya contoh gitu dah. Sebab boleh berkata-kata. Boleh tapi tak pandai lagi gitu dah. Boleh buat contoh gitu. Sifat kalam di diri kita ni awal-awal tu jadi dah. Oleh kerana daripada awal tu ada dah sifat kalam, tapi berkata-kata sungguhnya almost tahu. Masalah itu boleh. Boleh. Cuma tak pandai nak berkata-kata. Gitu. Itu beza dia. Ke sifat kalam mula-mula tu tidak boleh berfungsi. Boleh. Tapi cuma tak pandai nak pakai. Itu bagi boleh. Nak cerita macam mana lagi? Nak contoh. Orang kita ni nak faham ni kena ada contoh. Contoh makhluk gila. Kita ada duit. Apabila kita ada duit, bilakah kita boleh beli? Boleh beli selalu. Duit ada kan? Boleh beli segera. Selalu ni segeralah. Bukan selalu ni sokmo. Kita selalu ni sokmo tau. Mana apabila ada duit, bilakah boleh membeli? Segeralah. Membeli sungguh, nantilah jumpa barang yang kita minat. Itu beza dia. Contoh ginilah. Ada duit, lama dah. Memang duit yang kita ada tu, memang kita boleh beli bila-bila masanya. Itu suluhi yang panggil. Boleh, patut pandang. Boleh beli. Kenapa tak boleh beli duit kita? Siapa nak sekat? Tapi, beli tak? Belum lagi. Sebab tak jumpa barang lagi. Lepas jumpa barang, kita pun membeli. Itu tanjizi. Beli sungguh. Olah ada fungsi sungguh duit tu. Ada guna, ada pakar sungguh duit tu bila membeli. Tapi sebelum tu, boleh membeli. Tapi belum. Itu suluhi. Tapi tidak koding lah. Itu benda baru nak koding macam mana. Macam ginilah. Kalau pergi pada kudrah. Bila Allah menjadikan kita. Tahun kita dijadikan oleh Allah lah tau. Allah jadikan kita tahun 1980. Pada ni. Itu tanjizi hadis bagi kudrah. Yang kita panggil qadar. Allah menjadikan kita, melahirkan kita 1980. Tetapi sifat kudrah Allah yang qadimah, bila Allah boleh menjadikan kita? Allah menjadikan kita, melahirkan kita 1980. Tanjizi hadis. Mana Allah buat ni baru, kemudian Allah buat. Tapi sifat kudrah Allah qadimah sedia kala. Bilakah sifat kudrah Allah boleh menjadikan kita? Bila boleh? Sedia kala lah. Suri qadim bagi sifat kudrah. Tapi menjadikan sungguh. Kemudian tanjizi hadis. Sebab kudrah tidak ada tanjizi qadim. Kudrah tidak ada tanjizi qadim. Apa makna tanjizi qadim? Allah menjadikan akan makhluk pada sedia kala. Ada? Allah menjadikan akan makhluk pada sedia kala. Mikir.
Makhluk apa yang Allah jadikan sedia kala? Mikir. Cuba fikir. Ada tak makhluk yang Allah jadikan sedia kala? Tak mari nak mikirlah, sebab menjadikan dengan sedia kala takkan jumpa. Menjadi ni mesti barang sedia kalanya tiada. Allah menjadikan kemudian. Kau dipanggil menjadi. Kalau sedia kala bukan barang yang dijadikan. Macam Allah ada sedia kala. Siapa yang menjadikan Allah? Nak menjadi Allah macam mana? Allah sedia kala. Sebab menjadi dengan sedia kala takkan jumpa. Faham tak ni? Allah jadikan satu makhluk. Makhluk ni pelik. Makhluk ni ada sedia kala. Sebab Allah menjadikan sedia kala. Pecah kepala pun takkan jumpa. Tak jumpa mari mana? Allah menjadikan sedia kala. Allah menjadikan baharu kemudian. Allah menjadikan malaikat ke, Allah menjadikan kolam ke, Allah menjadikan arash ke. Itu semua Allah menjadikan yang baharu kemudian. Tapi bila ke Allah boleh menjadikan? Sedia kala suluhi qadim. Gitu je lah. Memang itu pegangan kita kan. Kita berpegang, Allah menjadikan kita kemudian. Adakah kita berpegang, kenapa Allah jadikan kita kemudian? Sebab sedia kala sifat kudrat Allah tak mampu nak buat kita sebab ramai ada manusia ada. Gitu. Jadi Allah menjadikan kita kemudian. Sebab apa? Sebab Allah pun kuasa pun kalau nak jadi belaka 1 bilion, 3, 4, 5 bilion tu tak sempat Allah nak menjadikan. Lepas tu Allah menjadikan kita kemudian kalau ikut giliran. Tidak. Allah menjadikan kita kemudian mengikut iradah Allah. Ya Allah kehendak Allah jadikan ni kemudian. Kalau Allah kehendak menjadikan kita serentak lah. Tapi Allah menjadikan kita mengikut kehendak Allah. Kehendak Allah menjadikan kemudian. Kita pun berpegang Allah menjadikan satu. Bersusun. Bila Allah kuasa menjadikan makhluk ni? Sedia kala Allah kuasa jadi sekaligus. Allah kuasa. Asuluhi qadim dia panggil. Sifat kudrat Allah sifat yang qadim. Sifat yang qadimah. Sifat sedia kala. Boleh menjadikan sedia kala lah. Sekarang. Sifat basar. Sifat samak. Sifat basar. Kedua sifat yang qadimah. Sifat yang sedia kala. Jadi boleh mendengar. Boleh melihat akan zat kita ni. Pada sedia kala lah. Tapi belum mendengar sungguh. Belum melihat sungguh. Sebab zat kita belum diadakan oleh Allah. Tapi Allah mengetahui. Itu dia suluhi qadim. Patut dan padang sedia kala. Bagi mendengar dan melihat. Akan benda yang ada yang baharu makhluk. Yang keduanya. Yang kedua dari 3 ta'aluk ni. Tanjizi qadim. Artinya. Erti tanjizi qadim, lulus dan berlaku. Dia tanjizi makna dulu. Suluhi makna patut padang. Tanjizi makna luluh. Luluh ni apa? Kalau kudrah, menjadikan. Kalau iradah apa dia? Tanjizi, menentukan. Tanjizi bagi ilmu, mengetahui. Tanjizi bagi samak, mendengar. Atau tanjizi. Tanjizi bagi basar, melihat. Tanjizi bagi kalam, berkata-kata. Atau tanjizi, luluh. Meluluskan tu makna asal. Artinya, arti tanjizi qadim, luluh dan berlaku, mendengar dan melihat. Luluh, berlaku dan mendengar pada sedia kala. Artinya, itu tanjizi qadim, lulus dan berlaku, mendengar dan melihat. Qadim pada sedia kala. Mendengar melihat ni akan barang yang sedia ada. Mana apa? Barang yang ada sedia kala. Bila barang tu, perkara tu ada sedia kala, Allah mendengar, Allah melihat akan perkara yang sedia kala, Allah mendengar melihat sedia kala juga. Tanjizi qadim. Manakah barang yang sedia ada. Barang yang ada sedia kala ni.
daripada zat Allah dan sifat-sifat ma'aninya, ma'ani bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mendengar zat Allah, Allah mendengar zat Allah. Sebab zat Allah ada. Allah melihat zat Allah, Allah melihat zat Allah. Sebab zat Allah ada. Zat Allah ada sedia kala. Allah mendengar sedia kala akan zat Allah. Allah melihat sedia kala akan zat Allah. Tanjizi qadim. Dulu dengan mana apa? Allah mendengar dan melihat akan zat Allah pada sedia kala. Sebab zat Allah ni perkara yang ada yang sedia kala. Jadi barang yang sedia ada ni, ada sedia kala daripada zat Allah dan sifat-sifat ma'aninya. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Mana sifat ma'ani? Kudrah sampai ke kalam. Allah mendengar dan melihat akan sifat ma'ani dia. Allah mendengar melihat akan sifat wujud kidam baka Allah. Dan ni sifat ma'ani dia sebut ni. Bukan sekalian sifat Allah. Jadi Allah mendengar dan melihat akan sifat ma'ani Allah pada sedia kala. Allah mendengar dan melihat sifat kudrah pada sedia kala. Allah mendengar dan melihat akan sifat iradah Allah pada sedia kala. Allah mendengar dan melihat akan sifat ilmu Allah pada sedia kala. Dan Allah mendengar dan melihat akan sifat sama Allah pada sedia kala. Allah mendengar dan Allah melihat akan sifat basar Allah pada sedia kala. Kudrah sampai ke kalam, sifat yang ada. Sifat ma'ani, sifat yang ada. Ma'ani, maknan. Satu perkara yang ada. Jadi Allah melihatlah sebab kudrah sampai ke kalam, sifat yang ada. Wujud, kidam, bakak, sifat ada ke? Tak ada. Jadi Allah tidak mendengar dan tidak melihat akan sifat wujud, kidam, bakak Allah. Sebab itu bukan sifat yang ada. Allah mengetahui bab lain. Pening kita dengar tau. Kita ni ada tau. Kita bersifat dengan wujud. Ada tak sifat wujud kita? Tak ada. Reti je. Pening kita. Tak ada apa? Tu contoh zat. Sifat wujud mana? Tak ada sifat wujud. Kan ada sifat wujud? Ni. Ada kita ni ada ke tak? Sifat wujud ni ada ke tak? Ada. Mana? Tu. Ni zat. Mana sifat wujud? Wujud tak ada. Pening paling lah. Balik jalan berundur lah. Pening ustaz ni mengajar. Sifat wujud tak ada. Zat ada. Ni, zat kita ni ada. Tubuh kita ni ada ni. Tapi kita memanglah bersifat-sifat wujud. Diri sifat wujud kita bukan ada. Ni orang bahas kena masuk jabat agama ni. Ya. Allah kata nak mengajar kapung ni kata kena cermat kau. Takut diri faham kok lain. Kena riput jabat agama. Allah bersifat dengan sifat wujud. Tapi wujud Allah tak ada. Allah bersifat wujud. Tapi sifat wujud tu tak ada. Orang pun riput jabat agama ada ustaz mengajar. Allah tak ada. Allah tak ada, Tuhan tak ada. Komeni jadinya. Allah bersifat dengan sifat wujud. Allah bersifat-sifat ada. Tapi diri sifat wujud tu tak ada. Jadi orang pun faham, Allah tak ada. Siaplah. Jangan mula Allah tak ada. Orang ngajar tu sebut awal-awal dah. Allah bersifat-sifat wujud. Allah bersifat dengan sifat ada. Sesat. Pada ni? Tapi diri sifat wujud, diri sifat ada, tak ada. Orang ni salah faham. Allah tak ada. Riput jabat agama. Ustaz tu kena panggil apa? Komini mana pula mengajar Allah tak ada ni? Tak komini jadinya. Allah tak ada. Dia ayat walik dah. Allah bersifat-sifat wujud. Sifat yang pertama daripada sifat 20. Macam mana Allah tidak ada. Sebab Allah bersifat dengan sifat wujud. Allah bersifat-sifat ada. Diri sifat wujud tu tak ada. Allah bersifat-sifat kudrah. Diri sifat kudrah tu memang ada di zat Allah. Itu beza dia. Di hari akhir
akhirah, ahli syurga bukan hanya dapat melihat zat Allah, bahkan dapat melihat sifat kudrah, sifat iradah, sifat ilmu sampai ke sifat kalam. Sebab apa? Sebab kudrah sifat kalam sifat yang ada. Zat Allah ada ke tak? Ada. Kita dapat melihat zat Allah dalam syurga. Sifat kudrah ada ke tak? Ada. Sifat iradah ada ke tak? Ada. Sampai ke sifat kalam sifat yang ada. Kita boleh melihat sifat kudrah iradah sampai sifat kalam yang ada di zat Allah. Kita boleh tak melihat sifat wujud Allah? Tak boleh. Kita boleh tak melihat sifat kidam baka Allah? Tak boleh. Itu bukan sifat yang ada. Jadi Allah mendengar dan melihat tak akan sifat wujud Allah? Tidak. Allah mendengar dan melihat tak akan sifat kidam baka Allah? Tidak. Sebab itu bukan sifat yang ada. Sebab itu sini sebut yang ada sedia kala daripada zat Allah dan sifat-sifat ma'aninya. Sifat ma'ani bagi Allah. Tapi kalau kita kata sifat wujud Allah ada, sifat kidam baka Allah ada, tak jadi berdosa. Tak jadi berdosa. Sifat wujud Allah ada sifat kidam baka Allah ada tak berdosa. Itu perincian. Tak sudut balah lah. Ni, kalau kita bersifat dengan sifat baka sekarang ni, kita kekal tak sekarang? Kita kekal sebab Allah belum binasakan kita. Ada tak sifat kekal? Tak ada. Cuma berarti zat belum dibinasakan, kekal. Lepas dibinasakan, barulah tak ada dah kitanya. Ni, zat kita ni bersifat yang satu. Ada tak sifat satu? Orang akan tunjuk, ni satu. Ni tubuh, ni zat. Sifat satu mana? Nak tunjuk mana? Ni tunjuk sini. Ni zat kepala. Ni zat perut. Nak tunjuk mana lagi? Mana sifat satu? Yalah, tak apalah tunya. Jangan duduk mikir lebih-lebih. Pecah kepala kan. Tak payahlah. Kita berpegang Allah bersifat dengan sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah bukan sifat yang ada. Ada lah sifat wahdaniyah. Tak berdosa pun. Tak berdosa pun. Ada sungguh, kudrah sampai ke kalam. Dia panggil sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bizatillah. Satu sifat yang ada, yang sedia kala, yang ada di zat Allah Ta'ala. Itu sifat kudrah sampai ke kalam. Sifat yang ada, yang sedia kala, yang ada di zat Allah. Adapun wujud sampai badannya, kita akan sebut sifat yang ada. Ni kata belajar 20 ni payah. Payah tu patut kipayah. Orang masuk FB. Payah dia kata. Semua benda payah belaka. Semua ilmu ada hak mudah, ada hak payah. Ada ilmu hak payah mula-mula, lepas tu jadi mudah. Ada ilmu yang payah sampai ke akhir. Ada ilmu yang memang payah sampai ke akhir. Yang luluh ilmu ni, jarang-jarang orang. Gitulah. Ada ni. Ilmu dunia kan. Ada ilmu yang sangat-sangat mudah. Ada ilmu yang mula-mula payah tapi pun jadi mudah. Ada ilmu yang memang daripada awal sampai ke akhir memang payah. Orang tertentu saja boleh luluh. Tapi ilmu yang sangat-sangat mudah pun ramai juga orang tak luluh. Mana ilmu sangat mudah? Ilmu membaca mengira. Sangat-sangat mudah. Tak baca surat khabar? Berapa peratus pelajar yang tidak boleh membaca dan menulis? Habis dia jahannam. Tak dengar tak dalam surat khabar? Habis jahannam. Membaca pun tak boleh. Mengira pun tak boleh. Jadi belajar ke apa? Dah. Kan buku ada belakang depan. Dah belajar ke apa? Dia tak belajar. Cikgu mengajar, dia tengok muka cikgu. Dia tengok keluar. Senyap, tak bising. Kelas tak pernah ponteng. Mari awal somong. Bunyi je loceng, dia bangun awal sekali balik. Waktu masa cikgu mengajar, dia tak tahu benda. Dia tengok ke depan, tengok ke papan hitam.
Dia lukis dalam buku dia lukis muka orang ke apa ke. Kadang-kadang dia tengok ke tepi padang, tepi tingkap dia tu. Tak apa jahannam. Ilmu membaca, ilmu mengira sangat-sangat mudah. Tapi ada orang tak boleh. Gitulah ilmu ni. Ilmu agama gitu juga. Ilmu agama pun sama. Hak mudah. Hak mudah. Tapi belajar kemudian. Payah. Betul dia? Ilmu membaca. Mudah. Kenapa payah? Hak tu, hak P.Ramlee tu. Eja apa? Eja lain. Keluar benda lain tak? Eja apa? Keluar buaya ke apa? Eja lain. Baca lain. Eja apa? Oh, cerita P.Ramlee tu. Oh, tulis apa hitam tu. Jadi eja apa? Bukan buaya tau. Ke apa? Tulis lain. Baca lain. Kenapa payah sangat? Tua. Payah dah nak belajar. Ilmu tu mudah. Tapi mudah nak mudah pun tengok. Dia jawab ada tak boleh baca. Gitulah. Jadi ilmu sifat 20 ni mudah je. Tapi kalau belajar lambat, hak mudah jadi payah. Dan memang hak payah sedikit. Memang hak payah sangat. Tapi hak payah sedikit, hak payah sangat, itu fardu kifayah. Pada ni. Yang mana kadang-kadang orang yang menyampaikanlah. Kalau dia tak pandai susun, tak pandai letak, jadi fitnah kepada ilmu juga. Dia kata payah sifat 20. Payah apa? Berpegang Allah ada, dalil dia. Berpegang Allah sedia, dalil dia. Berpegang Allah kekal, dalil dia. Apa payah? Berpegang Allah mukhalafah, tu kena perinci sikit. Pada zat, sifat dan perbuatan, tu perinci sikit lah. Apa payah? Tak ada payahnya. Bab kudrah iradah ilmu, mudah je. Ta'alluq tu kena perinci. Bab qada qadar tu. Tu bukan payah. Tapi kalau belajar lewat, dia akan jadi payah lah. Dia akan jadi payah. Ta'alluq kudrah iradah tu lah. Berpegang Allah kuasa, Allah tidak lemah, mudah je. Berpegang Allah berkendak, mudah je. Berpegang Allah mengetahui tidak jahil, mudah je. Tapi apa yang Allah Ta'ala berkuasa? Apa yang Allah Ta'ala berkendak? Itu payah. Bukan payah. Tapi kalau tak pergi molek, kemudian baru nak belajar, jadi payah lah. Payah. Walaha, kau nak kira, qadar iradah mudah. Sebab, qada qadar, rukun yang kenang. Qada qadar, rukun yang kenang. Mudah, tapi jadi payah. Bukan payah, payah nak terima. Contohnya, pekerjaan qada qadar, payah nak terima. Tadi hok kuliah tengah hari tadi. Kan? So, senyum, tengok. Orang perempuan, orang Malaysia kita lah, orang Penang. Pakai comel, pakai agama lah, comel lah. Mana disebut bak curang, saya sebut bak curang tadi. Jadi benda jahat Allah tidak kehendak sebab Allah tak redha benda maksiat. Macam mana Allah kehendak benda maksiat sebab Allah tak redha? Ni. Pada ni. Payah ke payah apa? Hukuman kenang qada baik jahat. Tapi payah nak terima sebab belajar kemudian. Kalau belajar daripada awal, apa panggil apa? Ni apa panggil? Senam mesej. Tak mesej tau. Senam mesej tau. Bukan senam mesej. Payah doa. Tu kan eh? Payah doa. Senam mesej. Senam mesej. Baik, jahat, qada qadar. Senam mesej je. Payah apanya? Orang main kenal kan daripada budak kita retinya. Bila kita reti baik jahat qada qadar, tak tahu bila kita reti. Sebab ingat-ingat reti dah. Yang banyak ilmu kan, kita tak tahu kita bila kita reti. Bila kita reti ukur 13. Tak ingat bila reti, ingat-ingat reti dah. Gitulah. Bila kita reti ukur Islam 5 perkara. Bila kita reti ukur iman 6 perkara. Ingat-ingat reti dah. Gitu. Ingat-ingat reti dah. Reti sekolah mendengar. Ingat-ingat
reti dah. Ha. Baik jahat qada qadar, ingat-ingat reti dah. Reti sebut, tapi tak faham makna. Kata ada juga jenis selit. Tak apalah, apa nak belajar. Payah ke? Payah nak terima. Sebab apa? Perkara jahat Allah tak reda. Macam mana Allah kendak barang Allah tak reda? Itu Mu'tazilah. Payah nak terima. Jadi kalau bicara asas pada 20, tak payah. Kalau payah tu, payah penyampaian. Kalau payah tu, payah penyampaian, bukan payah ilmu. Payah penyampaian. Tapi apa tu kifayah? Memang ada sedikit payah. Pekoh banyak fardu kifayah. Tafsir tasawuf ada fardu kifayah. Tafsir hadis ada fardu kifayah. Tu payah kan? Alat-alat ilmu pula, belah-belah alat. Tu fardu kifayah. Yang lagi payah, nama ilmu pun tak pernah dengar. Hak fardu kifayah. Hak panggil apa? Hak istimewa sedikitlah. Istimewa. Macam sebut tadilah, ilmu dunia. Ada memang payah sangat-sangat. Yang lulu, budak yang budak yang otak geliga. Mana dia kan dia belajar ni kan ada tahap-tahap level dia kan. Hak ni kalau dia luluh hak mata pelajaran ni, memang dia akad tabik. Memang dia orang hebat. Sebab apa? Payah sangat, payah sampai ke sudah. Payah sampai ke sudah. Itu ilmu dunia. Tapi itu jarang-jarang orang yang lepas. Sama dengan ilmu agama. Ilmu agama fardu kifayah ni jadi alim ulama jarang-jarang. Fardu ain mudah sahaja. Termasuk fardu ain sifat 20. Mudah sahaja. Ni kita bicara ta'alluq ada 3 suluhi qadim, tanzil qadim, tanzil hadis. Waktu kadang-kadang perkataan tu je payahnya. Allah mendengar melihat tak zat Allah? Allah mendengar melihat zat Allah. Bila? Sedia kala. Tanzil qadim. Allah mendengar melihat tak zat kita? Allah mendengar melihat zat kita. Bila? Selepas kita diadakan tanzil hadis sebab baru. Jadi Allah mendengar melihat zat kita ni baru. Bila kau Allah boleh mendengar melihat zat kita? Sedia kala lah boleh. Suluhi qadim. Itu je. Ke Allah mendengar melihat zat kita ni baru. Sebelum tu Allah tidak boleh mendengar. Apa tak bolehnya? Tapi tak ada, Allah belum mendengar, Allah belum melihat. Boleh tak kalau kita ada masa tu Allah mendengar melihat? Memang boleh lah. Boleh, sedia kala. Itu je lah. Macam cerita bab kudrah tadi lah. Allah menjadikan kita 1980. Bilakah Allah boleh menjadikan kita? Boleh sedia kala lah. Sebab Allah bersifat-sifat kudrah sedia kala. Boleh menjadikan kita sedia kala. Menjadikan sungguh. Iradah kehendak 1980, Allah pun buat 1980. Itu tanzil hadis, qadar. Tapi bilakah kudrah boleh mengadakan kita? Boleh mengadakan sedia kala. Suluhi qadim. Itu je lah. Boleh. Bukan mengadakan sungguh. Iradah. Allah menentukan kita lelaki. Tanzil qadim. Allah menentukan kita lelaki. Allah boleh tak nak menentukan kita perempuan? Boleh suluhi qadim. Allah menentukan kita sungguh ni lelaki. Sama masa Allah menjadikan kita lelaki. Allah boleh tak nak menentukan kita perempuan? Kenapa tak bolehnya? Sebab itu benda harum. Suluhi qadim. Allah boleh tak menentukan kita jadi Tuhan? Kita jadi Tuhan tu mustahil. Allah tidak menentukan perkara mustahil. Nampak tak ni? Allah boleh tak nak menjadikan kita malaikat? Kenapa tak boleh? Malaikat benda harum. Tapi Allah tak menjadikan kita malaikat. Boleh tak Allah nak menentukan kita jadi malaikat? Boleh. Boleh je lah. Allah menentukan sungguh, kita ni manusia lelaki. Tapi Allah boleh tak menentukan kita menjadi Tuhan? Itu bukan mustahil. Tak berkait dengan iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menentukan kita lelaki, tanzil qadim. Allah boleh menentukan kita lelaki. Allah boleh menentukan kita perempuan. Allah boleh menentukan kita jadi malaikat. Boleh. Tapi boleh je lah. Tapi Allah menentukan sungguh, lelaki. Manusia, lelaki.
tidak perempuan, tidak malaikat. Itu tanjizi qadim dia panggil. Itu je beza dia. Nama je kita payah. Apa maksud dia kita pegang. Oh. Allah tak boleh nak menentukan kita perempuan. Sebab apa? Ramai ada orang perempuan ni. Ada gitu. Kenapa je? Allah menentukan perempuan belaka. Dah nak beranak macam mana? Apa je? Perempuan pun Allah boleh jadikan beranak. Walaupun tak ada lelaki pun. Boleh tak Allah nak menentukan kita perempuan? Boleh. Boleh je. Tapi menentukan sungguh, lelaki tidak perempuan. Allah menjadikan kita lelaki. Itu je nak kita. Bak Allah menentukan, Allah mengadakan, tapi hak milik Allah, Allah boleh menentukan apa-apa yang harus, Allah boleh menjadikan apa-apa yang harus. Boleh je lah. Nak cerita bak, umumnya, keluasan kudrah iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiganya, tanjiz mendengar dan melihat akan barang. Dilahirkan kita, Allah pun mendengar zat kita. Dilahirkan kita, Allah melihat zat kita yang baharu. Allah mendengar, melihat pun baharu, dipanggil hadis, tanjizi hadis. Tapi boleh mendengar, boleh melihat akan zat kita, sedia kala suluhi qadim. Wallahu a'lam. Payah dia sebab bahasa Arab. Kena tukar bahasa Inggeris. Baru jadi mudah. Reka lah bahasa Inggeris. Pandai reka. Macam kata gitulah. Arab payah. Kalau Inggeris jadi mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Wafahimna famasabikin. Warzuqna qattalibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.